Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal 'arifin bi hikmatik wanshur alaina bi rahmatik wa zakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna ya zal jalali wal ikram. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang dimulakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, Tuan Nazir dan ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita sama-sama dapat berada di masjid, kita dapat menunaikan solat maghrib secara berjamaah dan alhamdulillah kita dapat duduk dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini Allah Subhanahu wa taala akan merahmati dan memberkati kita semua. Baik, tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada malam ni kita menyambung pengajian kita dalam bab fiqh jenayah, iaitu masih lagi membahaskan tentang hukum-hukum jenayah dalam Islam dalam kategori ta'zir. Baik. Sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum wahzarhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Yang bermaksud, dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkan kamu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepada kamu. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Yang bermaksud, dan sesiapa yang tidak menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kerana mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Baik. Tuan-tuan sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena mengakui, beriktikad bahawasanya menjalankan hukuman apa yang telah Allah turunkan, apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan suatu yang wajib untuk kita turuti. Tidak ada pengecualian lah. Itu merupakan suatu i'tiqad, keyakinan kita. Jangan sampai ada di dalam hati kita secebis
keraguan. Jangan sampai ada kita tidak mau menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sama ada dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk larangan, kerana ia sudah termaktub. Yang tu kita kena berintikad dengan jazam, maksudnya kita kena yakin, jangan sampai ada sedikit keraguan. Walau bagaimana tuan-tuan, apabila kita hari ini berada di alam yang nyata lah, alam syahadah, ataupun bumi di mana kita berpijak, orang kata apa, di mana tempat kita duduk, di mana tempat kita tinggal. Yang mana hakikatnya tuan-tuan, apa yang Allah sebut tadi itu sama ada dilaksanakan ataupun tidak, itu lain cerita lah tuan-tuan. Tapi keyakinan kita yang mula-mula tadi tu, kalau dalam bab hukum jenayah contohnya lah, hukum jenayah kita ada hudud. Kita pun dah semua sedia maklum lah apa yang dikatakan hudud tu. Yang hudud tu adalah hak Allah. Kita tak boleh nak nafikan, kita tak boleh nak tolak. Itu 100% hak Allah Subhanahu wa taala. Manusia tak ada hak untuk campur tangan sedikit pun. Itu yang dikatakan hukuman hudud. Maksudnya kalau Allah kata A lah. Kalau Allah kata A, kita kata B, dah boleh rosak iman kita. Dah boleh menjadikan iman kita jatuh, gugur. Boleh sehingga tak keluar daripada Islam. Yang tu kita kena jaga. Yang kedua, hukuman qisas. Itu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan qisas. Terutamanya untuk melibatkan apa? Melibatkan jenayah membunuh dan juga jenayah mencederakan. Allah dah tentukan bagaimana balasannya. Allah beri hak qisas pula kepada manusia. Ada sebahagian hak manusia, ada sebahagian hak Allah Subhanahu wa taala. Cantik dah Allah atur. Kemudian kita ada diat. Diat pampasan tuntutan ganti rugi. Apabila waris kepada mangsa itu memberi apa? Memberi kemaafan. Dan bayaran diat itu adalah hak milik keluarga waris, bukan hak milik pemerintah. Sebab itu diat hak waris. Ini yang Allah dah atur dah. Kemudian dalam Islam ada apa lagi tuan-tuan? Bentuk hukuman yang disebut sebagai kafarah. Kafarah. Maksudnya apabila kita melakukan kesalahan, tapi hukumannya bukan dalam kategori hudud, hukumannya bukan dalam kategori qisas, hukumannya bukan dalam kategori diat, tapi hukumannya Allah dah tentukan. Iaitu kena bayar kafarah. Antara bentuk kafarahnya apa tuan-tuan? Bebaskan hamba Muslim. Tak ada hamba, kena berpuasa 30, 60 hari berturut-turut. Kalau itu tak mampu juga, dah sampai pengsan tuan-tuan, barulah diganti dengan memberi makan kepada 60 orang fakir miskin. Itu bagi kesalahan yang Allah dah sebut dah. Apa kesalahannya contohnya tuan-tuan? Kesalahannya apabila seseorang lelaki, seorang suami bersama isterinya di siang hari pada bulan Ramadan. Itu kafarah. Dan satu lagi bentuk hukumannya adalah hukuman takzir. Hukuman takzir ni yang tak ada dalam hudud, yang tak ada dalam qisas, tetapi dia bentuk kesalahan. Bentuk kesalahan dan satu bentuk pelanggaran perintah Allah, ataupun yang dikatakan melakukan maksiat. Yang itu Allah bagi tahu hukumnya bersalah, hukumnya dosa besar. Tapi bentuk hukumannya Allah Subhanahu wa taala serahkan pada siapa? Serahkan pada ulil amri. Siapa ulil amri? Pemerintah lah. Kalau kita hari ini, siapa kita punya ulil amri? Pemerintah kita lah, yang memimpin negara kita. Itu ulil amri. Itu kewajipan mereka untuk
Untuk apa? Untuk menggubal apa yang dikatakan hukuman-hukuman yang dikatakan dalam kategori ta'zir. Itu hakikatnya semua ini adalah peraturan hukuman yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ta'zir ni tuan-tuan, ada orang kata ta'zir ni bukan hukuman daripada Allah. Betul, bukan hukuman datang daripada Allah. Tetapi Allah yang perintahkan, Allah turunkan kuasa. Pada siapa? Pada ulil amri. Allah beri hak kepada manusia, kepada ulil amri untuk membuat satu bentuk hukuman ke atas pesalah-pesalah, yang mana pesalah yang kedua apa, yang pertama apa, dalam bentuk apa? Apabila melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Contoh tuan-tuan. Nak bagi contoh. Orang yang tak solat Jumaat, apa hukumnya? Dalam Quran ada ke? Siapa yang tak solat Jumaat boleh disula. Ada dalam Quran sebut? Tak ada. Ada dalam hadis Nabi sebut? Tak ada. Tetapi orang yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut tanpa ada uzur syar'i, dia merupakan pelaku dosa besar. Jadi macam mana nak cegah manusia yang macam ni tuan-tuan? Sebab itu Allah serahkan pada ulil amri lah, buat peraturan supaya orang yang melanggar peraturan tersebut, kalau dia melanggar dikenakan hukuman. Yang mana tujuannya untuk apa tuan-tuan? Ta'zir ni apa tujuannya? Untuk pencegahan. Kalau seorang dah kena, akan datang orang lain, insya-Allah tak akan buat. Sebagai contoh tuan-tuan, di Terengganu tahun 2022 kalau tak silap saya, ataupun 2021, seorang ayah bersama anak-anaknya dituduh ke mahkamah syariah. Kerana apa? Kerana tidak solat Jumaat. Waktu solat Jumaat, dia mandi dekat air terjun Sekayu. Itu yang pertama dekat Terengganu tuan-tuan. Ayah dan anak dia yang lelaki. Yang tangkap siapa tuan-tuan yang tangkap? Yang tangkap penguatkuasa perempuan. Penguatkuasa perempuan dia mengendap lah. Memang dia dah buat perancangan, dia mengendap. Yang lelaki pergi solat Jumaat, yang perempuan duduk kat situ. Dia mengendap. Siapa waktu solat Jumaat ni, dia tak pergi solat. Dia pergi mandi dekat air terjun. Lepas tu dia dah habis solat, dia roja-roja kawan dia lah. Ni memang ada sekian-sekian, dia dah siap ambil gambar semua. Akhirnya mahkamah syariah menjatuhkan hukuman apa tuan-tuan? Denda kepada si ayah dan juga kepada si anak yang cukup umur dah. Ini yang dikatakan ta'zir. Di Selangor pun sama juga tuan-tuan. Kita pun ada enactment jenayah syar'i yang boleh menghukum orang yang tak solat Jumaat. 3 kali tak solat Jumaat tanpa ada keuzuran, tanpa ada sebab syar'i tuan-tuan, boleh didenda sehingga RM1,000. Tapi dekat Bukit Kapar belum pernah kena tangkap, walaupun ramai yang tak solat Jumaat. Tuan-tuan tahulah sendiri. Tuan-tuan punya ahli karya mungkin tuan-tuan tahu siapa yang tak solat Jumaat. Tu macam mana nak buat tu? Tu hakikatnya benda yang berlaku. Tapi nak bagi tahu tuan-tuan, itulah dia hukum-hukum yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi realitinya tuan-tuan hari ini, kalau dekat Malaysia ni, realitinya undang-undang yang paling tinggi apa tuan-tuan? Adakah Quran dan Sunnah? Dekat Malaysia ni, apa undang-undang yang paling tinggi? Perlembagaan persekutuan. Itu yang paling tertinggi. Dalam perkara 75 dalam Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa undang-undang persekutuan mengatasi semua undang-undang negeri yang bercanggah yang termaktub di dalam, termasuklah undang-undang syariah. Maksudnya undang-undang persekutuan itu lebih tinggi. Jadi persoalannya, adakah perlembagaan persekutuan itu berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah? Kalau kita tengok sirah Nabi tuan-tuan,
Nabi dekat Madinah ada juga perlembagaan. Perlembagaan Madinah namanya. Malaysia ada perlembagaan Malaysia. Dekat Madinah pun perlembagaan Madinah itu adalah undang-undang tertinggi. Cuma sandaran perlembagaan tu kepada siapa? Kalau perlembagaan Madinah, sandarannya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi ya. Tapi kalau kita tuan-tuan, kalau kita ni tengok kepada keadaan. Bukan semua tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ada undang-undang di peringkat di dalam perlembagaan yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ada tuan-tuan. Jangan kata kita, oh semua bertentang, tak? Ada. Sebagai contoh, saya nak beri satu contoh lah. Jangan kita orang kata kita entamlah apa perlembagaan kita, perlembagaan British lah, perlembagaan penjajah. Tak. Ada yang 100% ikut Al-Quran dan Sunnah. Sebagai contoh apa dia tuan-tuan? Di bawah Akta Pembahagian Harta Pusaka Kecil 1955. Belum merdeka lagi dah ada dah. 1955 tuan-tuan. Dalam pembahagian harta pusaka. Yang mana pembahagian harta pusaka untuk orang Islam berdasarkan kepada hukum syarak. Berdasarkan kepada hukum syarak. Itu satu contoh lah tuan-tuan. Sebab itu hari ini kalau berkaitan dengan pusaka tuan-tuan, semua rujuk kepada hukum syarak. Yang kita duk belajar faraid itulah. Itulah. Jadi faraid ini datang daripada mana? Faraid datang daripada mana? Faraid datang daripada Al-Quran. Faraid ini datang daripada hadis Nabi SAW. Dan ada sebahagiannya faraid datang daripada ijtihad sahabat Nabi SAW. Ni nak bagi tahulah. Maksudnya perlembagaan tu bukan keseluruhan. Cuma ada beberapa perkara yang dia tidak mengikut syariah, tidak mengikut panduan yang sebenarlah tuan-tuan. Yang tu kita kena akui lah. Yang tu kita nak kena akui. Sebab itu realiti. Sebab itulah yang wujud dekat perlembagaan kita. Sebab itu ada bidang kuasa masing-masing. Bidang kuasa persekutuan, tu jadual 9 perkara senarai persekutuan, jadual 9 senarai 2 senarai jadual negeri, dah ada peruntukan masing-masing. Kita terikat. Tapi dia terikat tu bukan dalam bentuk yang qat'i. Maksudnya qat'i bukan qat'i ni maksudnya boleh diubah ke tidak? Boleh diubah ke tidak? Boleh. Al-Quran boleh diubah tak? Yang tu qat'i lah, tak boleh diubah. Tapi yang dalam perlembagaan ni boleh diubah tak? Dekat dunia ni apa yang semua boleh diubah kat dunia ni. Yang tak boleh diubah apa? Al-Quran je. Al-Quran tak boleh diubah. Jadi itu realiti. Baik. Jadi memandangkan kita dalam bab fiqh jenayah tuan-tuan. Jadi kita nak sentuh sikitlah isu-isu terkini. Cuma saya mengambil sisi pandang yang berbeza lah tuan-tuan. Saya tidak sentimen kepada mana-mana pihak. Okey, cuma saya sedih satu je tuan-tuan. Apabila satu-satu keputusan mahkamah dikeluarkan, mesti ada golongan yang mempertikaikan hakim. Betul? Sebab apa? Sebab mungkin yang mempertikaikan hakim adalah golongan yang terkesan atas apa? Atas keputusan tersebut. Mungkin dia tak puas hati dengan keputusan tersebut, dia mencela hakim, dia mempertikaikan hakim. Sedangkan dalam Islam, hakim ini adalah manusia yang berada kedudukan yang mulia. Berada di dalam kedudukan yang mulia. Mereka dilantik untuk melaksanakan perintah Allah dalam soal menjatuhkan hukuman dan juga menyelesaikan pertelingkan di antara dua pihak. Itu peranan hakim. Kalau kita ada masalah, kita berselisih dua pihak,
Siapa yang nak kita cari? Hakim lah, orang tengah lah. Orang yang boleh menyelesaikan masalah. Tapi sedihnya apabila berlakunya satu-satu keputusan, hakim adalah satu tubuh badan yang dihina, dikeji. Oleh golongan yang tak puas hati ya. Golongan yang puas hati dia akan memuji lambung-lambung lah tuan-tuan. Yang tu yang kadang-kadang kita kena perhatikan balik. Kerana hadis Nabi SAW menyebut, ni Nabi sebut ni tuan-tuan. Iza hakamal hakim fajtahada fa asaba falahu ajran wa iza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajran. Yang bermaksud apabila seseorang hakim menghukum, menjatuhkan hukuman. Ini dalam bab kehakiman, kita tak masuk lagi lah tuan-tuan. Ini dalam bab kehakiman. Apabila seseorang hakim menghukum, menjatuhkan satu-satu hukuman, lalu hakim itu berijtihad. Antara orang yang diberi kuasa untuk berijtihad, hari ini tuan-tuan siapa dia? Hakim lah. Hakim, orang yang diberi kuasa untuk berijtihad. Orang yang berijtihad ni boleh digelar sebagai mujtahid. Imam-imam mujtahid. Kenapa dipanggil sebagai imam-imam mujtahid? Kerana dia banyak mengeluarkan ijtihad. Jadi hakim ni, keputusan yang dikeluarkan oleh hakim itu adalah melalui instrumen ijtihad. Perantara dia punya alat yang digunakan untuk menjatuhkan hukum disebut ijtihad. Sebab tu para ulama mengeluarkan hukum-hukum fatwa-fatwa itu instrumennya adalah ijtihad. Baik. Maka jika betul ijtihadnya, baginya mendapat 2 pahala. Kalau betul ijtihadnya, dia mendapat 2 pahala. Dan apabila hakim itu menghukum, menjatuhkan hukuman ataupun berijtihad, lalu hakim itu salah dalam ijtihadnya, maka baginya 1 pahala. Bukan dosa tuan-tuan. Dapat pahala. Kalau ijtihadnya betul, 2 pahala. Kalau ijtihadnya salah, 1 pahala. Yang tu kena pegang. Sebab tu jangan keji hakim. Jangan hina hakim. Sebab mereka ni golongan yang berijtihad. Dan bagaimana ijtihad yang mereka gunakan? Bagaimana ijtihad yang kita gunakan? Kita rujuk kepada kaedah. Kaedah dalam usul fiqh. Apa dalam kaedah usul fiqh? Zadduz zari'ah. Zadduz zari'ah. Iaitu kaedah yang mana ketika mana nak menjatuhkan sesuatu itu perlu menilai, melihat bukti, melihat keterangan. Sebab itu Imam Al-Jauzi, dia kata seorang hakim tidak boleh menjatuhkan satu-satu hukuman berdasarkan kepada kepandaiannya, berdasarkan kepada sijil yang dia ada, berdasarkan kepada pengetahuannya tentang undang-undang. Tak boleh. Mentang-mentang dia lulusan daripada England contohnya. Dia main ikut suka dia. Tak boleh. Tak boleh. Ini kaedah dalam Islam ni tuan-tuan. Seorang hakim nak menjatuhkan satu-satu hukuman mesti berdasarkan kepada apa? Bayyinah, keterangan. Bayyinah, keterangan. Keterangan tu datang daripada siapa tuan-tuan? Datang daripada 2 pihak. Pihak yang mendakwa dan pihak yang kena dakwa. Dia tak boleh hakim tiba-tiba dituduh, kau dituduh mencuri, kau salah, potong tangan terus, tak boleh. Itu maksudnya dia tidak memberi keadilan. Sebab tu hakim dia dinilai bukan berdasarkan dia ni orang hebat, dia ada PhD, dia ada itu, dia profesor, bukan. Dia hanya berdasarkan bukti yang dibawa di hadapannya.
Maksudnya tuan-tuan, hakim ni apabila memulakan perbicaraan, di hadapannya kosong, tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Jadi pihak pendakwaan memberikan bukti. Pihak pendakwaan pun memberikan bukti untuk pembelaan dia. Bukti. Soal balas. Sebab tu ada saksi, ada itu, ini sebagainya tuan-tuan. Dan akhirnya pihak pendakwaan buatkan penggulungan. Pengujahan kenapa yang dituduh ni layak dijatuhkan hukuman bersalah. Lepas tu pihak yang satu lagi, pihak pembelaan membawakan penggulungan hujah kenapa yang dituduh ni seharusnya dibebaskan. Dah ada 2 skrip kat situ. 2 dokumen. Hakim dibacakan dokumen bukti ni tuan-tuan. Hakim berijtihad. Dia bukan kosong. Dia berijtihad lah tuan-tuan. Sebab tu jangan sikit-sikit cela hakim. Mentang-mentang keputusan tu tak memihak kepada kumpulan kita, kita cela hakim. Tak boleh tuan-tuan. Tak boleh. Kalau kita tak puas hati dengan keputusan hakim, kita ada proses seterusnya. Proses rayuan. Itu contohlah. Tapi keputusan hakim jangan dihina, jangan dikeji. Sebab itu kalau orang yang banyak mempertikaikan keputusan hakim, kadang-kadang boleh dikenakan apa tuan-tuan, dakwaan menghina mahkamah. Sebab itu tuan-tuan, ni hadis Nabi. Kita kena pegang ni hadis ni. Yang ni mungkin ramai yang orang kata terlepas pandang lah. Orang hari ni kan kecoh mempertikaikan itulah ini. Satu pihak kata gini, satu pihak kata gini. Ada satu pihak sampai mencela hakim lah. Hakim tak gunalah, tak menyokong Islam lah. Tak boleh gitu tuan-tuan. Ini hakikatnya lah. Sebab kita belajar, hari ini belajar tentang orang kata konun jenayah kan. Dan di dalam konun jenayah tu mesti ada orang kata, ada dia punya penghakiman, pembuktian, semua kena ada lah. Yang tu kita kena clear, kena faham. Kena faham. Jangan kita orang kata, oh tak puas hati. Dan apa sebenarnya yang berlaku tuan-tuan? Orang kata kita bersedih. Sebenarnya tuan-tuan, bukan orang Kelantan yang kena bersedih. Yang kena sedih siapa? Orang Selangor. Betul? Orang Selangor lagi awal enactmentnya dicabar. Orang Selangor enactmentnya bukan dicabar. Dah dibatalkan pun salah satu peruntukan dalam enactment jenayah syariah Negeri Selangor 2021. Dah dibatalkan. Ada tuan-tuan sedih? Ada orang kecoh? Tak ada tuan-tuan. Kita orang Selangor ni sepatutnya sedih awal lah. 2021 itu dah sedih lah. Enactment jenayah syariah Selangor 1955. Section 28. Bukan Shah Alam Section 28 Shah Alam. Peruntukan. Iaitu peruntukan liwat. Dicabar dan telah dibatalkan pun tuan-tuan. Tapi kita tak pernah sedih pun. Sebab tak digembar-gemburkan. Orang kata tak diangkat seperti mana hari ini diangkat. Di Selangor kita ni dah dicabar awal lah. 2021. Seorang hamba Allah tu yang melakukan kesalahan liwat. Dia cabar keputusan Mahkamah Syariah. Dia bawa ke Mahkamah Persekutuan. Akhirnya Mahkamah Persekutuan membuat keputusan Section 28 Negeri Selangor, iaitu kesalahan liwat tidak sah dan terbatal. Jadi dia yang dikena hukuman tadi itu tuan-tuan, bebas lah, terlepas. Jadi di Selangor dah awal lagi dibatalkan dah. Sebab cuma satu kot, mungkin tak kecoh lah kan. Sebab satu tak kecoh lah kan. Tapi apa pun dah dibatalkan lah. Kenapa dibatalkan? Itu soal undang-undang lah tuan-tuan. Adalah kesan implikasinya yang besar lah kan. Itu kita tak nafikan kesannya. Tapi hakikatnya tuan-tuan, kenapa dibatalkan? Kerana dia bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, iaitu perlembagaan persekutuan. Itu je. Kita sedih tak? Sedih lah. Sebab undang-undang Islam dibatalkan. Undang-undang Islam dibatalkan, kita sedih. Tapi itulah realiti yang berlaku hari ini. Kita tak boleh kata apalah tuan-tuan.
Sebab undang-undang yang sedia ada, tinggalan penjajah. Kalau saya tuan-tuan, sepatutnya benda ini dah awal dulu diperbetulkan dah. Kenapa sampai hari ini baru nak diperbetulkan? Yang sedih apa tuan-tuan sebenarnya? Kalau pemerintah yang membatalkan, menambah baik, okey, alhamdulillah. Tapi yang membatalkan adalah golongan yang menentang Islam. Dia yang mencabar, itu yang kita dok rasa sedih. Golongan yang mempertikaikan adakah memakai tudung ni hukumnya wajib? Kat Quran ada ke perintah pakai tudung? Orang yang mempertikaikan tidak solat Jumaat tu ada ke hukumannya dalam Quran? Golongan yang sedemikian yang mencabar undang-undang Islam, yang tu kita rasa sedih. Kat situlah sebenarnya kita sedih tuan-tuan. Tapi kalau undang-undang Islam ni yang ada dekat negara kita ni diperbetulkan oleh pemerintah, tak kisahlah siapa pemerintah tuan-tuan, kita boleh terima kan, tak ada masalah. Tapi hari ini sebab yang mencabar, membatalkan undang-undang syariah, dahlah kecil dibatalkan pula. Dan yang membatalkan pula, yang melanggar perintah Allah pula. Boleh solat jadi imam. Kan? Dia boleh jadi imam kepada suami dia. Boleh ke tuan-tuan? Solat, perempuan boleh ke jadi imam kepada lelaki? Tak boleh kan? Tapi dia buat. Inilah golongan yang apa tuan-tuan? Yang membawa akhirnya undang-undang syariah. Bukan semua tuan-tuan, sebahagiannya telah dibatalkan, tidak sah. Kerana dia bertentangan dengan undang-undang yang sudah sedia ada. Tapi tak semualah tuan-tuan, alhamdulillah. Berjudi masih lagi ada. Kesalahan berjudi masih tetap ada. Yang dibatalkan tu adalah menganjurkan perjudian. Menganjurkan perjudian tu dibatalkan. Tapi yang berjudi, berada di tempat perjudian, sama ada dia berjudi ke tak berjudi, boleh didakwa. Itu yang tu kekal. Orang kata, oh lepas ni dah boleh berjudi. Tak. Tetap ada kesalahan berjudi. Sebab dia apa yang berlaku implikasinya di Selangor jugalah tuan-tuan. Oh, orang kata macam ni kat Selangor dah boleh tikam nombor ekor lah. Sebab judi dibatalkan. Tak. Di Selangor masih yang dibatalkan 37(1)B. Menganjurkan aktiviti perjudian. Itu dibatalkan. Tetapi orang yang berjudi, berada di premis judi, sama ada dia berjudi ataupun sebagai penonton, dia boleh didakwa. Masih lagi boleh didakwa. Yang tu tak dibatalkan. Minum arak tetap masih ada. Yang dibatalkan apa tuan-tuan? Yang dibatalkan mengambil bahan-bahan yang boleh menghayalkan. Yang tu dibatalkan. Contohnya mengambil bahan-bahan seperti minuman, seperti makanan dengan cara menghisap, menghidu. Tapi meminum arak, meminum minuman yang memabukkan masih kekal. Masih kekal. Tak ada masalah. Dan di Selangor yang tu tak terbatal lah. Jadi tak boleh lagi minum arak sembarangan. Dia hanya beberapa saja tuan-tuan yang dibatalkan. Sebab apa? Sebab di persekutuan dah ada peruntukan tersebut. Itu je. Walaupun orang menggunakan berbagai-bagai alasan, itu undang-undang sivil lagi berat hukumannya. Betul ke undang-undang sivil lagi berat hukumannya tuan-tuan? Berdasarkan undang-undang syariah Islam. Sebenarnya undang-undang syariah Islam lagi berat hukumannya. Tapi kalau undang-undang Islam di dalam enactment memanglah ringan. 356 je. Tapi undang-undang syariat yang betul hukumannya lagi berat berdasarkan undang-undang yang ada dekat undang-undang di bawah sivil lah tuan-tuan. Jadi itu kekeliruan. Jadi hakikatnya yang kita nak ambil pengajaran satulah tuan-tuan. Apapun
kita berdoalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya undang-undang kita ni, undang-undang Islam dapat diperkasakan. Dulu dah banyak dah usaha untuk diperkasakan tuan-tuan. Tahun 1995 tu dah ada 356. Dulu cuma 1000 je. Sekarang dia dinaikkan. Tapi terbantut isu ni lah. Isu ni terbantut. Jadi apapun insya-Allah kita doakan supaya lepas ni boleh dimantapkan lagi, boleh dipertingkatkan lagi. Itu kita serahkanlah pada pihak pemerintah yang lebih mempunyai kuasa. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan apa yang dikongsikan berkenaan dengan hukum kanun jenayah syariah ni, mudah-mudahan ianya masih lagi terus dapat dipertahankan sebagai tanda kita atas patuh perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita tak dapat laksanakan sepenuhnya tuan-tuan, jangan tinggal semua. Masih kena adalah. Walaupun tidak sesempurna yang ada dalam Quran dan Sunnah, sekurang-kurangnya kita masih lagi melaksanakan syariat Islam. Jadi rasanya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan dapat memberi manfaat, maklumat, pengetahuan kepada kita semua tentang apa yang berlaku pada hari ini. Okey, baik. Kita tutup majlis kita dengan sama-sama membaca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah.